Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Pagi. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bertemu kembali. Bukan bertemu kembali lah, bertemu kali pertama di ruang alam maya. Pertamanya saya memohon maaf di atas beberapa cabaran teknikal daripada awal. Itulah kita hari ini kita boleh katakan soft launch kita untuk AJ Academy kita, dan pastinya untuk kali pertama ni kita akan sama-sama mempelajari banyak perkara sebenarnya. Banyak perkara. Even saya sendiri sebenarnya bukan hari ini sahaja, tetapi kita dah berhari-hari mencuba, berhari-hari mengkaji untuk macam mana menggunakan integration di antara YouTube, Facebook atau sebagainya. Dan tetap hari ini kita bermula dengan cabaran yang ada, tapi saya pasti hari ini cabaran yang ada adalah suatu hikmah, seperti mana Tuan Haji Isyarizat sebentar tadi daripada CEO Indonesia. Okey, boleh bagi satu kurang gemuruh kepada Tuan Haji Isyarizat, CEO Indonesia. Boleh saya tengok dekat komen. Dan hari ini buat kali pertama berlangsung dengan tanpa sehala melalui YouTube, dan kita linkkan dengan AJ Academy. Dan saya percaya hari ini mungkin kita tidak sempurna lagi, tetapi kita kena bermula untuk kesempurnaan. Ini selalu kata-kata yang kita dengarkan. Pasti memang hari ini kita dalam AJ Academy kita semakin berusaha untuk tambah baik, semakin berusaha untuk jadikan yang terbaik, dan sentiasa dalam AJ kita terapkan yang terbaik dalam apa yang kita laksanakan dan apa yang kita buat. Jadi hari ini kita permulaan untuk kita menggunakan e-learning management system AJ Academy kita. Tahniah kepada anda semua yang hari ini dapat bersama. Saya difahamkan hari ini lebih daripada 1,200, hampir 1,300 yang bersama dengan kita pada hari ini. Jadi daripada permulaan tadi, saya daripada pihak korporat mohon maaf sekiranya kita bermula agak lewat. Seperti mana saya sebutkan tadi, memang beberapa perkara teknikal yang kita sama-sama baru bermula untuk mempelajari. Dan hari ini adalah permulaan untuk kita semua, untuk kita sesuaikan, biasakan untuk penggunaan ELMS kita, AJ Academy kita untuk akan datang. Saya percaya hari ini dalam sesuatu perkara, satu peringkat, tak semua orang akan melalui keadaan yang sama, akan melalui mempelajari sesuatu perkara yang sama, akan menghadapi sesuatu benda yang sama. Sebab kita dijadikan sebagai seorang manusia mempunyai tahap pendidikan yang berbeza, mempunyai tahap pemikiran yang berbeza, mempunyai culture budaya yang berbeza. Jadi kesemua ini pasti akan wujudnya perbezaan-perbezaan tersebut. Termasuk juga hari ini sebenarnya sikit untuk satu perkongsian. Saya pun baru juga bermula untuk menjadi YouTuber. Sama juga dengan Tuan Haji Isyarizat. Barulah nak create, barulah nak mencuba live video.
dekat YouTube sebagainya, dan pada 3-4 hari yang lepas saya dengan tim management korporat sehingga pukul 2 pagi tak silap mencuba dan terus mencuba, dan dalam percubaan tersebut banyak sebenarnya perkongsian yang kita kongsikan, yang mana kita lihat suasana keadaan di luar, YouTuber umur 8 tahun tetapi mendapat revenue income pendapatan 1 tahun 22 juta USD dan pelbagai. Jadi ini sebenarnya satu perkara yang menarik bila mana kita cuba mempelajari perkara yang baru. Baik, jadi sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada hari ini, saya rasa enak dan moleknya juga sekiranya di dalam bulan puasa, bulan Ramadan ataupun hari-hari yang lain, kita bermulakan dengan bacaan Ummul Kitab, bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, dengan mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab tersebut memberi satu kebaikan dan pembukaan kepada perkongsian saya kepada anda pada hari ini. Okey. Jadi tadi kita telah dengar daripada Tuan Haji Isyadra atau perkongsian beliau tentang perjalanan beliau, tentang perancangan apa yang telah disampaikan oleh beliau kepada anda semua. Jadi untuk part saya akan cuba juga untuk menyampaikan apa yang ada perkembangan terkini dan apa perjalanan saya, journey saya dan apa yang perlu kita buat untuk akan datang. Okey, jadi kita semua sekarang berada dalam AJ Academy. And AJ Academy kita akan menjadikan satu priority untuk kita dalam AJ kepada partner-partner AJ khasnya. Yang mana untuk pengetahuan anda semua bahawa di peringkat sekarang ni kita telah berbincang untuk mengadakan beberapa kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, dengan syarikat-syarikat yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Antara saya sebutkan sini, kita telah berbincang dengan pihak InScan, Institut Keusahawanan Negara Malaysia, yang mana kita akan cuba bekerjasama dalam AJ Academy kita dengan modul-modul yang sedia ada. Yang kita juga telah berbincang dengan mungkin anda semua kenali dalam funnel Evo, Tuan Fadli Ghazali, yang mana kita akan bekerjasama juga dalam AJ Academy untuk memasukkan modul-modul yang sedia ada ataupun modul-modul yang khusus yang boleh diadakan untuk industri kita sendiri. Dan juga kita juga berbincang dengan pihak ESQ untuk memasukkan modul-modul yang ada untuk kita meningkatkan keadaan spiritual motivation kita dalam kita menjalankan Affiliate Junction ataupun AJ sepanjang kita berada dalam AJ. Jadi inilah antara usaha-usaha yang kita jalankan untuk meningkatkan nilai AJ Academy kita sendiri. Dalam meningkat bukan hanya sekadar untuk kita meningkatkan nilai yang ada dalam AJ Academy, tetapi untuk meningkatkan nilai AMS kita. Yang mana kalau kita lihat hari ini merupakan hari yang ke-61 tak silap saya, PKPB dah. Lepas tu ending nanti PKPK sendirilah. Kan? Jadi kita dah melalui beberapa fasa PKP, yang kita juga dah melalui beberapa fasa puasa. Hari ini dah hari yang ke-25 kita berpuasa. Dalam fasa-fasa kita lalui ini semua, kita lihat apa yang berlaku pada diri kita. Kita lihat apa kebiasaan yang kita telah buat. Yang kadang-kadang kita lihat ada banyak perkara yang kita tak lakukan sebelum ni ataupun jarang lakukan sebelum ni, tetapi dengan berlakunya PKP ni ataupun berlakunya COVID-19 ni menjadi satu kebiasaan yang kita buat pada diri kita. Kan, sebagai contoh saya ambil pada diri saya sendiri, dalam tempoh PKP ni
Saya ada masa untuk memasak, saya ada masa untuk mengemas rumah, saya ada masa dengan keluarga, saya ada masa dengan anak-anak untuk melihat pembelajaran mereka atau sebagainya. Jadi apa yang Tuan Haji Syarizat beritahu tadi bahawa setiap perkara yang berlaku ada hikmah dia. Apa perkara yang berlaku ada kelebihan dekat situ. Sama ada kita nak melihat daripada sudut mana, sama ada kita nak melihat daripada segi sudut mana positifnya, daripada sudut mana negatifnya. Dan sekiranya kita melihat kepada sudut yang positif, dia akan lebih ke arah positif. Dan sekiranya kita melihat kepada negatif, dia akan kepada negatif. Ya, jadi ini perkara yang paling penting untuk kita melihat diri kita di mana sebenarnya. Okey, jadi seperti mana saya beritahu tadi, dalam AJ Academy kita akan cuba meningkatkan lagi modul-modul yang sedia ada dalam AJ Academy. Kita nak pastikan bahawa AJ Academy dapat memberikan sesuatu kepada anda semua, kepada kita semua, daripada segi soft skill, daripada hard skill, daripada segala-galanya kita cuba masukkan buat naik turun. Sebab saya percaya hari ini AJ kita dah berada dalam industri 12 tahun dalam industri, bermula tahun 2008. Dan kita banyak training yang kita dah jalankan, sama ada offline kebanyakannya, online saya pasti sangat kurang. Ya, kebanyakannya offline dan kebanyakannya training yang kita jalankan lebih kepada produk kita sendiri dan apa yang kita jalankan dalam AJ. Jadi kita kurang daripada segi digital marketing, kita kurang daripada Facebook marketing, kurang daripada Google marketing atau sebagainya. Jadi di sini kita cuba mencari satu tempat untuk kita bekerjasama melalui perkara-perkara yang ada. Dan daripada sini yang saya sebutkan tadi bahawa beberapa agensi-agensi yang kita boleh katakan sudah bersetuju untuk bersama dalam AJ Academy kita. Dan di sini kita cuba mengambil peluang untuk kita memberi perkongsian kepada mereka yang ada dekat luar, yang mana dalam AJ ni kita akan dapat dua sekali dalam satu. Dua, yang pertama adalah peluang untuk kita menjana pendapatan. Peluang yang kedua, kita boleh meningkatkan ilmu kita, tahap pendidikan kita, tahap cara marketing kita atau sebagainya. Jadi inilah sebenarnya nilai yang kita cuba nampakkan dan kita cuba sesuaikan dan kita cuba kongsikan kepada mereka yang ada dekat luar. Jadi gunakan yang sebaik mungkin AJ Academy sebagai satu platform, satu tempat untuk kita nak memberi peluang kepada yang lain dekat luar. Jadi berbalik kepada keadaan kita sekarang ni, saya percaya hari ini kita semua berada dalam satu keadaan yang sama, dalam satu dunia, bukan hanya di Malaysia, tetapi satu dunia menghadapi perkara yang sama. Jadi mungkin hari ini kita melihat sebelum ni dalam proses kita berada dalam AJ, dalam proses kita menggerakkan, menjalankan bisnes AJ, kita akan sentiasa melihat kepada keadaan yang dekat luar. Kita sentiasa membandingkan keadaan yang di luar. Tetapi kalau kita lihat hari ini, kita berada dalam COVID-19 atau PKP sekarang ni, kita semua berada dalam keadaan yang sama. Bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia dalam keadaan yang sama. Seluruh dunia menghadapi keadaan yang sama. Jadi kalau kita lihat hari ini, di sinilah sebenarnya titik poin yang penting yang kita kena lihat apa yang ada dalam AJ. Kalau kita lihat banyak industri yang ada dekat luar, bukan hanya industri yang kecil saja tetapi industri yang besar juga. Tak kira sama ada industri sebagai contoh Petronas, oil and gas, satu company yang besar tetap terkesan dengan apa yang berlaku sekarang. Sebagai contoh yang seperti mana yang kita tahu, syarikat pakaian Esprit tutup 56 cawangan di seluruh Asia. Tutup. Jadi hari ini kita melihat bahawa apabila berlakunya keadaan sekarang ni, di sinilah sebenarnya kita cuba membuka minda kita, cuba melihat kita berada di mana sebenarnya. Kita berada di mana dan apa kelebihan kita sebenarnya. Ini yang kita kena lihat dan kita kena nampakkan. Dan kalau kita lihat hari ini, dalam keadaan sekarang ni, bukan sekadar kita dalam proses PKP ni, kita banyak berbincang, banyak bermesyuarat dengan agensi-agensi swasta dan juga agensi kerajaan. Antara agensi kerajaan yang kita pergi, bila mana kita berkongsi tentang
AJ, Air Synergy Stimulus Package, yang mana kita tawarkan kepada pihak kerajaan untuk membantu SME yang ada dekat luar. Tahu tak apa feedback dia? Feedback dia, mereka terperanjat. Mereka mengatakan bahawa kita adalah satu-satunya syarikat swasta yang memberi sokongan kepada kerajaan dalam membentuk dalam bentuk package stimulus untuk membantu SME, untuk membantu pengguna, untuk membantu usahawan-usahawan. Jadi ini satu benda yang kalau kita lihat dalam keadaan agensi swasta, kita bolehkan syarikat-syarikat yang mengalami kemerosotan dari segi keuntungan, kemerosotan dari segi keuangan atau sebagainya, tetapi kita pergi ke agensi kerajaan menawarkan Air Synergy Package Stimulus, yang mana kita pun nak membantu lagi kerajaan. Kenapa? Persoalan dekat sini, adakah anda nampak atau tidak? Ini pokok yang penting sebenarnya. Okey, anda kena lihat bahawa kenapa kita boleh menawarkan package stimulus kepada kerajaan. Kerana kita berada dalam industri yang tepat. Kita berada dalam industri yang sangat sesuai. Dalam keadaan yang sangat fleksibel, AJ itu sendiri, industri kita dalam keadaan sekarang ni. Jadi kita sering melihat sebelum ni tentang kita punya produk, tentang kita punya servis, sehingga kita mengadakan Malaysia Digital Summit, kan? Tetapi produk kita sahaja yang berbentuk digital, tetapi diri kita sendiri ke arah mana yang kita nak jadikan kita sebagai digital entrepreneur, usahawan digital yang selalu kita war-warkan, yang selalu kita beritahu kepada masyarakat produk kita digital. Hari ini kalau kita lihat, inilah hikmah yang berlaku bahawa secara tak langsung kita telah berjaya untuk menggabungkan produk kita dan juga usahawan kita untuk menjadi sebagai seorang usahawan digital. Termasuk diri saya sendiri. Hari ini secara tak langsung memaksakan diri untuk online meeting, untuk online training, untuk live video dan sebagainya. Untuk permulaan saya mohon kemaafan sekiranya ada kekurangan atau sebagainya. Jadi ini sebenarnya hikmah yang kita tak pernah tahu dan kita tak pernah nampak. Yang cuma kadang-kadang kita melihat. Nanti saya akan kongsikan beberapa perkara. Saya harap anda semua ada sediakan pen dan kertas, sebab ada tips dan ada formula-formula sikit saya akan kongsikan untuk kita nak menghadapi apa yang akan berlaku akan datang dan bagaimana untuk kita menyediakan diri kita untuk menghadapi keadaan yang akan datang. Okey, jadi hikmah yang Tuan Haji Syarizat sebutkan tadi dan saya sebutkan tadi, bahawa segala perkara yang berlaku ada hikmah. Dalam Quran juga disebut, kadang-kadang kita merasakan sesuatu itu baik tetapi tidak baik. Dan kadang-kadang kita merasakan satu perkara itu tidak baik tetapi baik. Jadi kita tak tahu di sebalik itu sendiri. Jadi apa yang perlu kita buat adalah hari ini kita kena menghadapi keadaan tersebut dalam keadaan yang positif, dalam keadaan yang bersangka baik. Hari ini kalau kita melihat dalam bila mana berlakunya PKP ni, dalam berlakunya COVID-19 ni, semua panik dalam keadaan khususnya kepada industri-industri yang sangat terkesan. Mereka panik dalam keadaan apa nak buat atau sebagainya. Tetapi hari ini saya sangat berbangga dalam keadaan kita termasuk anda semua yang melihat atau mendengar video ini. Saya sangat berbangga kepada anda semua kerana anda sangat cepat menyesuaikan diri. Dan kerana apa? Saya percaya sebab produk kita, platform kita yang berbentuk digital, yang sesuai kepada masyarakat terkini dan sesuai dalam keadaan dari masa ke semasa. Itu yang sebenarnya kalau kita melihat sebelum ni dalam MDS, Malaysia Digital Summit, kita sering war-warkan, kita sering memaklumkan atau kita selalu menyampaikan kepada audien kita 10 keunikan ada dalam AJ. Antaranya adalah kalis ekonomi, kalis krisis ekonomi. Jadi hari ini adalah realiti yang berlaku dalam keadaan sekarang.
Sama ada kita nampak atau kita tak nampak. Sama ada kita mengambil dia satu iktibar atau kita mengambil dia sebagai satu penguat semangat kepada kita, atau kita mengambil satu kepercayaan yang kuat kepada diri kita sendiri. Jadi sebelum saya di bawah intro sikit lah. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam tajuk kita pada hari ini, The Rise of the CEO Journey of Success. Okay, dari sikit perkongsian daripada intro tadi, ya. Nama saya Muhammad Yazid bin Daud. Ya, saya berada dalam industri affiliate marketing. Saya berada dalam AJD 9 tahun, masuk tahun yang ke-10. Ya, background saya sebelum ni saya sebagai kaki tangan kerajaan di sebuah majlis bandaraya sebagai penolong pengarah sebelum ni, dan saya ingin kongsikan satu perkara. Okay, saya minat dalam perniagaan. Saya mula perniagaan daripada saya sekolah lagi, daripada saya kecil lagi. Sebab saya berada dalam keluarga yang susah. Ya, saya ada 7 orang adik-beradik dan 7 lelaki semua. Dan saya melihat bagaimana kesusahan ayah saya yang bekerja, ibu saya tidak bekerja. Jadi saya ada dalam diri saya, dalam hati saya tidak mahu untuk menyusahkan ibu bapa saya, terutama dari segi kewangan atau sebagainya. Jadi saya bermula perniagaan kecil-kecilan daripada sekolah, menjual kuih pada dalam bulan puasa. Setiap kali bulan puasa mengingatkan saya di asrama yang mana ketika itu saya berjual air atau sebagainya, jual kuih. Jadi ini permulaan minat saya dalam perniagaan, dan juga di universiti saya bekerja dan saya berumah tangga ketika saya belajar lagi di tahun kedua. Jadi komitmen saya ada, jadi dalam saya belajar, saya bekerja dan pelbagai perkara lah yang saya buat untuk menghasilkan pendapatan untuk menyara keluarga ketika itu, dan juga menyara pendidikan saya ketika itu di universiti. Jadi bila saya tamat belajar, saya pulang dan saya ditawarkan sebagai seorang pensyarah dan guru ketika itu, dan juga saya bekerja di kerajaan, di agensi kerajaan, sehinggalah saya nak beritahu pada tahun 2008. Pada 2008, saya percaya anda semua mengetahui bahawa tahun 2008 merupakan satu keadaan yang mana kegawatan ekonomi dunia, World Crisis Economy, tahun 2008. Dan kalau anda dah tahu, tahun 2008 dah saya mengambil satu keputusan untuk saya resign di agensi kerajaan. Okey, dan ketika itu ramai bertanya kepada saya, ramai pelik. Saya dah kerja tetap, dah kerja jawatan pun baik. Tetapi tahun 2008 saya mengambil keputusan untuk saya berhenti dan fokus dalam perniagaan. Jadi satu keputusan yang agak berlainan dengan masyarakat yang ada dekat luar. Ramai masyarakat dekat luar ketika itu diberhentikan kerja. Bukan ingin berhenti, diberhentikan kerja. Ramai ada dekat luar sedang mencari kerja. Ramai dekat luar ketika itu tahun 2008 kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Tetapi dalam tahun 2008 saya mengambil keputusan untuk fokus dalam bisnes. Tapi di sebalik saya fokus dalam bisnes, saya mengambil peluang tersebut untuk saya mendapat 1 juta saya pertama dalam perniagaan ketika itu. Jadi sebenarnya dalam satu perkara hari ini, kita kena faham bahawa di mana kita dapat melihat satu peluang itu. Bagaimana kita bijak mencari peluang. Itu yang baiknya sebenarnya. Dalam kesulitan, pasti ada peluang. Hari ini kalau kita lihat, kenapa perniagaan itu wujud? Kenapa perlunya perniagaan? Kalau kita tengok apa konsep perniagaan, perniagaan ada demand and supply. Mesti ada demand, mesti ada supply. So bila demand, mesti ada kehendak, mesti ada keperluan. Bila ada keperluan, dekat sinilah peluang yang wujud. Jadi kedua-dua ni dia akan sentiasa wujud. Cuma bagaimana kita nak mengambil peluang itu dan kita nak melihat peluang itu di mana. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab tu kalau kita lihat dalam surah Al-Insyirah, dalam Quran pun disebut. Kan, 2 kali diulang. Dalam kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, dalam kesulitan ada kemudahan. Kenapa? Dalam Quran itu disebut ada 2 perkara, 2 kali diulang. Kenapa?
Kalau kita lihat dekat situ ada hikmah dia, bahawa Allah nak menunjukkan bahawa setiap kesulitan itu, setiap cabaran itu pasti ada hikmah dia, pasti ada jalan dia, pasti ada peluangnya dekat situ. Dekat sinilah sebenarnya kita kena bijak mencari peluang. Dekat sinilah kita bijak mengambil peluang yang sedia ada dekat tangan kita untuk kita sampaikan, untuk kita kembangkan. Ini yang paling penting sebenarnya. Ya, kebanyakan daripada kita adalah hari ini kita melihat cabaran yang berlaku itu adalah cabaran. Tetapi kita tak melihat kepada macam mana kita nak mencari peluang kepada cabaran tersebut. Apabila kita dapat melihat kepada cabaran tersebut, peluang kepada cabaran kat situ, dekat situlah kita akan nampak lebih banyak perkara, lebih banyak peluang yang ada. Jadi peluang ini yang kita nak kena ambil, kita nak kena fahamkan. Jadi seperti mana yang untuk makluman anda semua bahawa dalam tempoh PKP ni, satu fakta, bila kita sebut fakta ni, kita tak boleh nak tipu. Fakta ni adalah angka. Jadi dalam PKP ni, secara sedar atau tak sedar, transaksi kita satu minggu meningkat 15 kali ganda daripada sebelumnya. 15 kali ganda. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tetapi 15 kali ganda. Adakah hari ini kita sedar tak sedar? Hari ini kita percaya tak percaya? Itu adalah fakta. Jadi di mana datangnya 15 kali ganda ni? Daripada mana? Kalau kita lihat adalah daripada cabaran yang berlaku. Cabaran yang berlaku dekat luar. PKP yang berlaku dekat luar. COVID-19 yang berlaku dekat luar. Masyarakat tidak boleh keluar daripada rumah atau sebagainya. Dan inilah sebenarnya peluang yang ada, yang mana wujudnya 15 kali ganda transaksi satu minggu. Yang kita pun sedar tak sedar. Dan satu ayat yang saya pun kata orang kata lawak pun ada lawak jugalah. Kan founder kita sendiri Datuk Lawrence Teo mengatakan maklumkan selepas tengok 15 kali ganda tu, beliau cek beberapa kali dengan teknikal, dengan pihak IT beberapa kali. Kenapa? Sebab tak percaya. Dia ada tak percaya satu, yang kedua kerisauan. Risau adakah mungkin kena hack atau sebagainya. Tetapi itu adalah realiti. Dan itulah kebenaran fakta yang mana berlakunya transaksi 15 kali ganda. Jadi daripada sini juga saya percaya banyak aktiviti-aktiviti yang kita buat, kita ubah daripada segi preview online, daripada segi training online atau sebagainya. Okey, jadi berbalik daripada perjalanan saya tadi, 2008 saya berhenti dan saya full time dalam bisnes, sehinggalah pada 2011, awal 2011 saya berjumpa dengan AJ. Dan ketika itu keadaan bisnes yang agak berudum dan saya bermula AJ dalam tahun 2011. Bermula tahun 2011 sehinggalah sekarang, dan saya boleh katakan setiap 2011 banyak perjalanan, banyak cabaran yang dilalui. Saya percaya hari ini semua akan melalui cabaran yang sama. Sama ada kita diceritakan, dimaklumkan atau tak. 2011 bersama dengan antara pioneer-pioneer yang terawal sama hari ini. Kita boleh katakan merchant tak banyak, user tak ada. Kita bolehkan sistem yang tak okey, bukan tak okey, memang tak okey sangat. Macam mana kita nak download merchant system dalam laptop, cuba bayangkan hari ini. Banyak fasa-fasa yang kita lalui. Okey. Dan tahun 2011 bila saya bermula, sebelum saya bermula, saya mengambil masa 1 bulan untuk saya untuk saya beritahu kepada refer saya, bagi saya masa 1 bulan. Dan 1 bulan tu, apa yang saya buat adalah saya bertemu dengan founder sendiri, Datuk Lawrence Teo. 4 kali saya berjumpa dengan beliau secara personal untuk bertanya tentang apa visi, misi, perancangan dan sebagainya. Dan saya boleh katakan 90% yang apa yang telah disebutkan 9 tahun dulu telah dilaksanakan. Jadi, mengapa saya mengambil keputusan untuk saya bermula dalam AJ dalam keadaan yang tiada apa-apa? Satu perkara saja yang hari ini dengan satu ayat, satu perkataan yang ingin saya kongsikan.
Yang mana dengan perkataan tersebut saya berada sehingga sekarang, iaitu adalah kepercayaan dan keyakinan saya. Sebab hari ini, kenapa wujudnya kepercayaan tersebut? Apabila saya bertemu dengan founder sendiri, saya bertanya tentang apa visi dan misi dan sebagainya, beliau banyak menerangkan tentang visi 3 tahun, 5 tahun Indonesia, listed company atau sebagainya. Jadi, saya melihat kepada visi yang jelas, misi yang jelas. So, daripada sinilah keyakinan dan kepercayaan saya wujud. Dan juga begitu juga dengan fasa-fasa. Hari ini di Indonesia ada fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat. Okay, di Malaysia, sahabat-sahabat di Indonesia, ya, sahabat-sahabat di Indonesia dan juga Malaysia, ya, kita melalui proses yang sama. Di Indonesia, yakinlah anda hari ini berada dalam fasa yang pertama. Fasa yang kedua akan melalui fasa yang kedua, ketiga dan keempat seterusnya. Jadi inilah sebenarnya, fasa inilah saya nak kongsikan antara sebab utama mengapa saya ada kepercayaan dan keyakinan. Sebab hari ini, dalam kita nak membina sesuatu, untuk jangka masa panjang, kita kena mengambil peringkat antara peringkat dan peringkat. Fasa dan fasa. Dan apabila diterangkan saya tentang fasa yang ada dalam AK, inilah memberi satu keyakinan yang teguh kepada saya. Kekuatan pada saya. Kerana apa? Sebab kalau kita melihat hari ini, kalau kita nak membina satu bangunan kena mengambil masa, kena mengambil fasa juga. Peringkat pertama, kita kena membina base kita. Yang kedua, kita kena membina tiang. Yang ketiga, kita kena membina dinding atau sebagainya daripada tingkat 1, 2, 3 dan 4. Hari ini kalau kita nak membina bangunan yang tinggi, kita pun kena mengambil masa fasa ke fasa untuk bangunan tersebut dibina dalam keadaan yang tinggi. Begitu juga hari ini, kalau sekiranya ada industri perniagaan yang dekat luar, ya, beritahu kita hari ini anda masuk, sebulan, 2 bulan, anda jadi jutawan, company boleh terus berkembang, itu anda boleh fikir sendirilah. Umpama anda bina sebuah bangunan, dalam masa 1 bulan, 2 bulan, esoknya runtuh. Pastinya dekat situ. Saya bukan mengatakan bahawa mesti ataupun mustahil. Tetapi ini adalah hakikat dan realiti apa pun dalam dunia ini, kita kena melalui peringkat dan peringkat. Itu kita tak boleh nafikan, sedangkan dalam kehidupan kita pun kita mengalami peringkat daripada kita lahir, daripada kita sebagai seorang baby, daripada kita sebagai seorang kanak-kanak dewasa sehinggalah kita sekarang. Jadi inilah proses. Sama juga dalam proses kita sekolah, daripada tadika, daripada sekolah rendah, menengah, universiti dan sehingga dalam pekerjaan. Ini adalah proses yang kita tak boleh nafikan dalam semua perkara. Khususnya hari ini dalam perniagaan. Apabila anda faham apa yang ada dalam AJ, inilah kepercayaan yang ada pada diri saya dan ada pada mengharap kepada anda semua. Ya, apabila kita ada kepercayaan yang kukuh, keyakinan yang kukuh dalam industri, dalam platform kita, saya percaya satu hari nanti anda akan berada di tempat kami. Anda akan berada di ruang maya ini untuk sampaikan kepada yang lain. Jadi kekuatan, kepercayaan ini anda kena pegang daripada permulaan sehingga sekarang. Apabila anda tidak ada kekuatan ini yang menyebabkan apabila cabaran datang, inilah selalu kita kongsikan. Hari ini kalau lita lumba tu kita dalam lab yang pertama, lab yang kedua, lab yang ketiga hinggalah lab yang keempat. Jadi dalam perlumbaan tersebut pastinya ada yang terbabas dan terus terbabas. Ya, tapi kalau kita percaya bahawa kita kena tamatkan perlumbaan ini, kita kena teruskan. Sebab apabila kita tamatkan perlumbaan ini, kita dapat sampaikan lagi kepada keluarga kita dapat sampaikan kepada rakan-rakan kita tentang kejayaan kita, tentang bagaimana untuk berlumba, di lita lumba dan sebagainya. Jadi inilah perlu sebenarnya. Jadi tapi kalau kita tak boleh memegang keyakinan ini bersungguh, ini yang jadi cabaran yang besar. Okey. Jadi hari ini saya percaya dalam kita nak mencapai apa yang kita ada sekarang, dalam khususnya biasa kita dengar tentang IR 4.0, industri 4.0 pun sama juga melalui beberapa peringkat, beberapa fasa. Daripada industri 1.0 menggunakan ketika itu menggunakan warp, menggunakan arang batu.
masuklah ke industri 2.0 menggunakan elektrik, dalam industri 3.0 menggunakan komputer dan IT, dan sekarang ni dalam industri 4.0, suka tak suka kita kena bersama dalam industri 4.0. Yang mana sekarang ni lebih kepada otomatik, kepada robotik, kepada big data atau sebagainya. Jadi kita sekarang ni berada dalam satu platform yang sangat baik dan sangat tepat. Hari ini anda cuba bayangkan, kita berada dalam industri 4.0 tetapi kita, platform kita ataupun bisnes yang kita buat dalam IR 3.0 sebagai atau 2.0. Jadi macam mana kita nak sesuaikan. Tapi hari ini kita kedua-duanya sesuai. Dari segi platform kita sendiri dan juga dari segi ilmu kita, digital education kita yang mana kita akan terapkan lagi. Yang kita akan masukkan lagi untuk kita mantapkan kita punya AJ Academy. Saya percaya hari ini kita semua menghadapi cabaran hari ini daripada segi perancangan dan sebagainya. Saya rasa saya tak nak masuk secara detail sebab Tuan Haji Syarizat tadi dah maklumkan apa yang kita perlu rancangkan dalam tahun ini untuk kita nak capai sebagai outstanding partner, untuk kita dapat outstanding partner allowance, untuk kita nak capai regional partner, untuk kita dapat global partner qualifier, regional partner qualifier. Saya percaya hari ini dalam diri anda bersama dengan leader anda, bersama dengan regional partner, global partner anda telah merancang sepanjang tahun ini. Cuma hari ini saya nak cuba berkongsi untuk membuka minda kita semua supaya kita nampak, supaya kita kekal berada dekat sini, supaya kita bersama-sama untuk memperjuangkan platform AJ ini dan kita memberi manfaat kepada yang lain ada dekat luar. Saya percaya hari ini dalam kita nak membina perniagaan sehingga sekarang ni kita akan menghadapi banyak cabaran. Cabaran yang pertama saya percaya kita akan hadapi banyak rejection. Yang kedua mungkin kita akan dipulaukan oleh rakan-rakan, mungkin sampai tahap kita hilang kawan atau sebagainya. Mungkin hari ini mungkin boleh komen dekat situ apa lagi cabaran yang anda hadapi. Mungkin anda dipandang rendah oleh rakan-rakan anda kan. Ni saya kenal, aku dah kenal kau ni daripada kecil kan, tiba-tiba buat bisnes, kau ni boleh berjaya ke kan? Tak pernah buat bisnes, tiba-tiba nak buat bisnes kan. Jadi aku nampak kau ni latar belakang orang yang susah. Aku nampak kau ni latar belakang tak ada pendidikan, tapi sekarang kau nak cerita tentang bisnes kan. Apa lagi, orang masih banyak belum percaya ada bisnes ni. Ramai lagi tak percaya. Jadi bila sebut ramai tak percaya ni, saya percaya juga ramai yang akan anda akan mengalami rejection, ramai yang ditolak mentah-mentah. Kalau anda fikirkan dalam keadaan sekarang ni, ramai lagi masih tak percaya. Anda cuba bayangkan 10 tahun dulu, 10 kali ganda orang tak percaya. Dan anda cuba bayangkan dalam keadaan sistem kita tak ada, dalam bayangkan user kita tak ada, dan anda bayangkan merchant kita tak ada, dan juga anda cuba bayangkan affiliate kita tak ada. Bagaimana dalam keadaan itu untuk kita nak memberitahu? Dan bukan sekadar apa yang saya sebutkan tadi, tetapi nak menyebut tentang industri affiliate marketing tu sendiri, ramai yang apa benda affiliate marketing tu? Kan, bisnes apa affiliate marketing tu? Jadi, industri itu sendiri dah orang tak pernah dengar. Belum lagi nak disebutkan segmen-segmen ataupun ekosistem tadi. Jadi, cuba anda bayangkan bagaimana kami di peringkat awal melalui proses tersebut. Kan ramai yang tak percaya, ramai ada yang kena dituduh menipu. Betul, kita mengalami proses yang sama. Saya berada 9 tahun masuk tahun ke-10, daripada peringkat awal kita menghadapi satu tsunami pada tahun 2017, yang mana ramai. Kenapa hari ini kita lihat, kita bermula tahun daripada 2008 sehingga dah tahun 2017. Kenapa tidak ada wujudnya negatif? Kenapa tidak ada wujudnya cabaran orang
kata kita scam, kita kata kita tak betul, kita kata kita menipu. Kenapa persoalan ni wujud pada tahun 2000, akhir 2016, 2017? Ya, persoalan ni adalah hari ini satu perkara sahaja yang saya boleh beritahu. Bahawa apabila kita dah berkembang dan semakin berkembang, semakin dikenali dalam masyarakat, semakin dikenali dalam apa nama dia, dalam public, dekat situ mungkin ada sesetengah yang kurang senang hati, yang kurang apa nama dia, suka melihat kepada kejayaan kita dekat situ. Dan ini pasti akan wujud. Pasti akan wujud. Hari ini kalau kita tak bersedia untuk menghadapi perkara ni, ya, bukan sahaja hari ini kita akan menghadapi secara individu, tetapi hari ini pihak syarikat sendiri, pihak korporat sendiri, dan keseluruhan kita menghadapi perkara yang sama pada tahun 2017, 2018, tsunami yang berlaku. Sama ada dalaman, luaran atau sebagainya. Pasti. Hari ini, kenapa perlunya? Bukan kita nak, tetapi kenapa kita bersedia dan kita mengambil itu sebagai satu hikmah. Sebab apabila berlaku dekat situ, kita akan lebih tambah baik. Daripada berlaku dekat situ, kita akan nampak satu peluang yang ada untuk kita tambah baik. Seperti mana hari ini berlaku COVID-19. Kalau kita melihat kepada sudut yang negatif, kepada sudut yang sukar, kita tak melihat kepada janji Allah, kepada dalam surah Al-Insyirah tadi, dalam kesusahan ada kemudahan. Dalam kesusahan ada kemudahan. Kita tak melihat hikmah kepada kemudahan ini, kita akan berhenti. Sebab kita hanya melihat kepada kesukaran tadi tersebut. Apabila kita hanya melihat kepada kesukaran tersebut, kita akan berhenti di dekat situ, sedangkan ada dua kemudahan yang ada di sebaliknya. Inilah sebenarnya apabila kita dah melepasi kepada kesusahan tersebut, kemudahan itu yang kita akan kecapi. Dan apabila kita mengecapi kemudahan tersebut, dekat situlah nilai kepada kejayaan itu akan nampak. Dekat situlah kepada nilai kegembiraan yang kita akan nampak. Dan dekat situlah nilai yang kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan kita. Kita boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat kita. Itu yang paling utama. Kan? Jadi hari ini, yang kata kita ni bisa MLM, tanya dia apa maksud MLM. Dah macam mana ia beroperasi. People nowadays tahu just je, nak ambil tahunya tidak. Yes, itu adalah perkara yang biasa. Tapi hari ini kalau kita melihat kepada cabaran itu disebut sebagai satu peluang yang saya sebutkan tadi, bahawa inilah peluang yang besar yang mana ramai lagi tidak mengetahui, yang ramai lagi tidak faham tentang industri kita. Dan inilah peluang sebenarnya. Dan saya percaya sahabat-sahabat yang ada dekat luar mungkin ada pengalaman yang mungkin boleh kongsikan. Saya percaya mungkin 3 tahun, 4 tahun lalu, 5 tahun dahulu mereka tidak menerima AJ. Tetapi mungkin sekarang mereka akan menerima. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita. Mungkin sebelum ni berehat sebentar, tetapi kembali semula. Jadi inilah sebenarnya yang kita nak fahamkan bahawa memang ramai akan wujudnya mentaliti yang macam ni. Nanti saya akan kongsikan apa yang kita perlu buat yang untuk kita nak hadapi persoalan di hari ini, apa yang saya kongsikan tadi yang kita kena hadapi. Suka tak suka, hari ini kita akan hadapi. Tapi apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat? Ini yang paling utama sebenarnya. Saya percaya. Ya, kalau kita melihat kepada outstanding partner yang kita ada, regional partner, global partner, elite partner yang ada, kenapa mereka boleh cekal? Kenapa mereka boleh kekal? Cekal dan kekal masih berada sehingga sekarang dan terus memperjuangkan AJ dan juga terus berada dalam AJ, platform AJ. Hari ini perkara yang paling utama, hari ini beberapa perkara yang saya nak kongsikan supaya mungkin anda boleh catat, ya, ataupun mungkin hari akan datang kita akan ada satu training yang lebih khusus, lebih detail. Hari ini perkara yang paling pertama adalah di antara kalau kita lihat mindset yang betul, okay, apa yang perlu kita ada dalam diri kita sebenarnya, apa yang perlu kita ada dalam mindset kita. Ya, kalau kita lihat hari ini ramai berfikiran bahawa bila kita sebut mengapa kita bermula dalam perniagaan, mengapa kita buat bisnes, kan? Saya percaya hari ini masing-masing ada sebab, masing-masing ada why, kenapa kita bermula dalam bisnes.
Okay, right mindset is everything. Yes, betul. Why? Kenapa? Sebab ini adalah asas yang paling utama sebenarnya, key. Sebenarnya kunci utama dalam kita nak menentukan kita berjaya dalam satu-satu bisnes. Kalau hari ini kita salah pegang kunci, macam mana kita nak start kereta sebagai contoh. Kalau kita salah kunci, bagaimana kita nak buka pintu rumah sebagai contoh. Jadi kunci inilah sangat penting untuk kita nak tentukan bahawa ke arah mana kita nak pergi dan sejauh mana kita nak pergi. Sekiranya kita salah pegang kunci, kita akan salah ke arah mana kita. Jadi inilah sebenarnya kita kena perlukan betulkan kita punya mindset. Kan, minda kita, mindset kita. Kan, ramai yang kongsikan, terima kasih, find a big why to start AJ business. Kan, cari big why. Tapi hari ini saya nak kongsikan satu cara yang lebih jelas, lebih nampak. Kan, hari ini ramai yang selalu kita sebut tentang big why. Okay, tapi hari ini saya nak kongsikan ada beberapa why yang perlu kita ada. Ya, dalam diri kita sebenarnya, okay, ada kenapa kita bermula dalam sini. Kenapa kita bermula dalam AJ? Kenapa kita buat bisnes dalam AJ? Okay, mungkin hari ini ada yang kongsikan big why, sahabat-sahabat yang ada dekat sini mungkin sebab keluarga, okay, mungkin sebab kesusahan sebelum ni, kerana nak memperbaiki ekonomi keluarga atau sebagainya. Mungkin hari ini sebab berada dalam keadaan keluarga yang susah atau sebagainya. Jadi ini mungkin kita letakkan satu big why. Tapi hari ini boleh tak hari ini kita cuba ambil satu sudut yang lebih luas, yang lebih besar. Apabila kita nampakkan kunci kita lebih besar, apabila kita nampakkan why itu lebih besar, kita akan lagi kuat untuk kita nak teruskan perjuangan kita hari ini dalam AJ. Bukan sekadar dalam AJ, tetapi memberi manfaat kepada masyarakat dekat luar. Hari ini saya boleh, kalau boleh ambil pen, tulis kat pen. Hari ini saya nak letakkan ada 3 why yang kita kena nampakkan, yang kita kena jelas. Okay, yang pertama adalah strong why. Yang kedua adalah big why. Yang ketiga adalah grand why. Okay. Pertama, apa itu strong why? Hari ini saya sebutkan tadi, ramai yang sebutkan tentang why. Kenapa? Why dia bermula? Kenapa dia bermula? Adalah disebabkan kerana. Boleh tak untuk akan datang ni? Ini mungkin akan ada training lain lah. Cuma saya akan bagi satu kata apa, basic ataupun gambaran. Jadi apabila kita selalu sebut sebab saya bermula dalam AJ disebabkan keluarga, disebabkan kesusahan keluarga saya yang lalu. Apabila kita melihat banyak why kita adalah lebih kepada perkara yang lepas, perkara yang lalu. Tetapi hari ini saya nak cuba ubah, cuba nak nampakkan bahawa why kita akan lebih baik untuk kita nak melihat kepada perkara yang akan datang. Apabila kita nampak perkara yang lalu, dia akan lebih pasif. Apabila kita nampakkan why kita lebih akan datang, dia akan lebih aktif. Jadi ada 3 why yang kita perlu nampakkan, iaitu strong why, big why dan real why. Strong why ni saya boleh kategorikan bahawa satu why yang menguatkan kita untuk kita teruskan perjalanan. Sebagai contoh, ibu ayah kita, keluarga kita, adik-beradik kita, saudara mara kita. Ini strong why yang kita berpegang kepadanya untuk kita arah kepada big why. Apa itu big why? Big why ni saya boleh kategorikan umpama sebagai contoh, nak memberi satu manfaat kepada masyarakat, nak memberi manfaat kepada, disebabkan saya ini lahir daripada keluarga yang yatim piatu sebagai contoh. Jadi saya nak membantu asnaf-asnaf yang ada dekat luar, fakir miskin yang ada dekat luar. Disebabkan saya berada dalam keluarga yang bukan keluarga yang bisnes, big why saya nak membantu lebih ramai orang berjaya dalam bisnes. Ini big why. Dan grand why, saya pasti grand why ni semuanya nak di akhir satu alam lagi kita ke syurga, ke heaven. Kan? Jadi ini adalah 3 kategori why yang kalau kita nampak, kita cuba perjelaskan, saya percaya dia akan lebih drive kita untuk kita akan lebih kuat untuk akan datang.
Saya sebagai contoh, hari ini saya sebagai CEO Malaysia. Bila saya bermula dalam AJ, ya, saya strong why saya adalah family. Lebih pada family, parents, isteri saya, anak-anak saya, untuk bagi satu kehidupan yang lebih baik. Ya, tetapi sekarang ni saya dah nak ke arah yang lebih besar. Yang mana saya nak AJ ni dapat digunakan oleh semua penduduk Malaysia dan Indonesia. Manfaat ni dapat dikongsikan kepada semua masyarakat di Malaysia dan Indonesia. Dan juga saya nak jadikan AJ ni sebagai satu peluang perniagaan yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat di Malaysia dan Indonesia. Dan words yang saya ambil ni adalah daripada founder sendiri, yang mana beliau pernah cakap 5-6 tahun dulu lah. Saya sampai sekarang saya berpegang bahawa nak jadikan Malaysia bangga dengan kita. Jadi inilah sebenarnya saya nak jadikan realiti hakikat Big Y ni, apa yang ada dalam AJ untuk ke arah yang lebih besar. Selain daripada personal apa yang saya nak, tetapi ke arah yang lebih besar kepada masyarakat, kepada penduduk Malaysia, kepada Indonesia dan juga ke ASEAN akan datang. Jadi ini yang kita nak. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada founder, kepada iSynergy kerana memberi peluang saya sebagai CEO Malaysia, dan peluang inilah sebenarnya sebagai satu ruang untuk saya untuk menjadikan niat saya untuk menjadikan why saya tercapai sebagai dalam big why saya. Dan terima kasih. Jadi inilah peluang yang saya nak gunakan sebaik mungkin supaya sekurang-kurangnya inilah yang boleh dijadikan sebagai saya punya grand why. Apabila kita dapat memberi manfaat kepada orang ramai, pada masyarakat, daripada sinilah secara tak langsung grand why kita akan tercapai. Sebab grand why kita akan tercapai apabila kita capai strong why, dan apabila kita capai big why kita, grand why kita akan tercapai. Jadi inilah kita cuba perjelaskan, dan mungkin satu masa nanti kita akan cuba detailkan lagi dalam training yang khas, yang khusus kepada why tersebut. Sebab ramai hari ini kita melihat kepada mungkin saya tak boleh katakan salah, tetapi mungkin hari ini kita kurang mendalami atau sebagainya. Ramai hari ini kita cuba dalam peringkat kita, dalam skop ni, dia ada why, ada how dan ada what. Kan? Kenapa, bagaimana dan apa. Tetapi ramai yang kita sebelum ni, termasuk saya, bahawa kita ramai meletakkan why itu dahulu di luar. Di kemudian. Dan kita menceritakan produk kita, bagaimana, apa kelebihan produk kita dan apa yang kita akan capai why tersebut. Tetapi apabila kita jelas why tadi kenapa, secara tak langsung akan memudahkan how kita dan memudahkan what kita untuk kita nak sampaikan kepada masyarakat dekat luar. Jadilah inilah skop sebenarnya. Jadi mungkin akan kita akan adakan training yang lain untuk kita nampakkan lagi apa itu why, itu kita nak membuatkan perjalanan kita dalam AJ. Dan hari ini, saya percaya hari ini dalam satu perkara, kita kena melihat, kenapa saya katakan tadi kita cuba ubah. Kenapa? Hari ini kalau kita kongsikan kepada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita dekat luar, kita tak nafikan bahawa kita punya produk, kita punya platform dah baik. Tetapi alangkah baiknya sekiranya kita dapat kongsikan why, kenapa kita buat bisnes. Kenapa kita buat AJ. Kalau kita boleh ceritakan kenapa buat AJ, kita akan lihat nanti. Kesan dia agak berlainan berbanding daripada kita kongsikan apa yang ada dalam AJ. Sebab apa? Dan sebab dalam ada satu kata-kata disebut bahawa people do not buy what you do, but people buy what you do it. Kenapa kita buat? Sebagai contoh hari ni Apple, sebagai Apple, dia tak cerita apa konten yang ada dalam Apple. Tetapi Apple dia punya
dia punya logo apa? Be different. Tak silap saya. Be different. Kan? Ataupun Honda, Inspire Dreams. Kan? Dia tak cerita apa yang ada dekat berada dekat kenderaan tu sendiri ataupun berada dekat Apple tu sendiri. Tetapi dia beritahu kenapa dia keluarkan produk tersebut. Jadi inilah sebenarnya yang saya nak beritahu tentang apabila kita jelas tentang why kita akan lebih nampakkan nilai kepada platform AJ itu sendiri. Dan hari ini kita melihat bahawa perkembangan yang ada dekat dalam AJ hari ini daripada kita bermula, tak kira anda bermula sama ada sebulan ataupun 2 bulan atau setahun atau 2 tahun, hari ini kita akan melalui proses yang sama. Proses yang sama hari ini kita kena percaya dan yakin selain daripada platform yang kita ada, kita kena percaya kepada rezeki Allah SWT. Ini paling utama sebenarnya. Kan? Sebab hari ini kalau kita nak dapatkan rezeki, kita kena mohon kepada yang pemberi rezeki. Kalau kita nak memohon pinjaman sebagai contoh, kita kena memohon kepada yang pemberi pinjaman. Jadi sama juga, hari ini jangan lupa bahawa dalam kita nak berusaha mencari rezeki, jangan lupa kita mohon kepada pemberi rezeki Ar-Razak. Sebab apa kalau kita lihat hari ini, ramai dalam minda, satu perkara yang saya cuba nak dalam masa yang singkat ni, hari ini kita cuba ubah daripada persepsi, daripada segi pemikiran kita. Ramai yang hari ini agak skeptikal tentang kenapa kita perlu kaya, soalan dia. Kenapa ramai fikir kenapa kita perlu kaya? Tapi dia berkaitan dengan why tadi. Tapi saya ambil sikit sebagai perkongsian kenapa kita perlu kaya. Hari ini kalau kita sebagai orang Islam, hari ini dalam rukun Islam sendiri, 2 daripada 5 adalah melibatkan kewangan, iaitu membayar zakat dan juga menunaikan haji. 2 daripada rukun Islam adalah melibatkan kewangan. Dan ramai juga skeptikal hari ini tentang kewangan, tentang kekayaan. Hari ini kalau kita melihat sirah Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat dalam umur baginda pada umur 18 tahun, dah jutawan. Kenapa? Sebab dalam umur baginda pada 18 tahun, baginda telah berdagang dan baginda ketika itu telah ada 1,000 ekor unta yang membawa dagangan, penuh dengan dagangan. Kalau kita kira lah umur 18 tahun, siapa yang ada 1,000 ekor unta? Saya rasa 1 ekor unta pun tak ada, kambing pun tak tentu lagi. Kan? Jadi baginda ketika umur 18 tahun, baginda ada 1,000 ekor unta dengan penuh barang dagangan. Kalau kita katakan hari ini, kalau kita kira lah, 1 ekor unta mungkin kalau kata RM5,000 sebagai contoh harganya. Dan mungkin dalam barang dagangan dicampurkan mungkin seekor unta katalah RM15,000, campur-campur seekor unta ada nilainya RM20,000. Kalau kalikan dengan 1,000 ekor unta ketika itu dah berapa? Dah RM20 juta kalau kita nilaikan. 20 juta ringgit nilai dagangan perniagaan baginda Rasulullah SAW ketika itu. Dan ketika itu baginda partner dengan siapa? Dengan Siti Khadijah. Kalau kita katakan 20 juta ringgit, kalau kata 50-50, kalau kita ambil lah 30% net profit, 30% 6 juta. 6 juta bahagi 50-50 dengan Sayyidatina Khadijah, mana 3 juta. 3 juta umur 18 tahun pada ketika itu. Siapa kata Islam menghalang untuk kita kaya? Dan kalau kita lihat juga 10 daripada sahabat yang dijanjikan syurga, 5 adalah kaya. Abu Bakar, Omar, Osman, Abdul Rahman Al-Auf, Mus'ad. Ini semua sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga dan kaya raya. Cuma mereka menggunakan kekayaan untuk membantu untuk meningkatkan dakwah Islam. Jadi ini antara pemikiran mindset yang kita perlu betulkan. Perlu betulkan untuk kita nak menghadapi suasana keadaan sekarang. Sebab saya percaya hari ini ramai partner-partner kita mengambil peluang dalam PKP ini yang lebih aktif. Saya percaya dan saya melihat sebenarnya ada yang menjalankan preview satu hari 2 kali preview.
Ya, ada training setiap hari. Jadi ini yang mana mereka nampak peluang di sebalik kepada apa yang berlaku. Jadi saya mengharapkan kepada partner-partner yang ada untuk kita bersama dalam mengambil peluang yang ada, ya, bersama supaya kita tak ketinggalan dalam peredaran masa yang akan datang. Jadi untuk yang terakhir, untuk part yang terakhir dalam perkongsian saya, tadi Tuan Haji Izzat ada maklumkan untuk ada berkongsi tentang action, tentang new normal, tentang kebiasaan yang biasa, kebiasaan yang baru, kebiasaan biasa yang baru. Jadi dalam tempoh fasa PKP ni, saya percaya banyak perkara baru yang kita cuba buat, yang kita tak buat sebelum ni kita buat. Jadi sebagai contoh tadi preview online, sebagai contoh ABP secara online, dan yang contoh prospecting secara online, apa nama dia, buat digital marketing online atau sebagainya. Jadi saya percaya ini semua satu perkara-perkara yang baru. Termasuk saya juga meeting secara online atau sebagainya. Tapi rupanya bila dalam keadaan new normal, dalam keadaan perkara yang baru ni, yang menarik dia kita lebih aktif. Lebih aktif kerana apa? Sebab tak kira masa, tak kira tempat, kita boleh mengadakan pembincangan, kita boleh mengadakan meeting, dan juga dalam waktu yang sama sebenarnya hikmah dia menjimatkan masa, menjimatkan kos. Tetapi dari segi keberkesanan dia sangat berkesan. Sebab tu saya sebutkan tadi bahawa kita sedar tak sedar ada 15 kali ganda transaksi yang telah berlaku dalam masa 1 minggu. Jadi inilah sebenarnya bagaimana kita nak menghadapi new normal akan datang. Bagaimana kita nak menghadapi. Okey, jadi ambil kertas, tulis sikit formula saya. Okey, sekurang-kurangnya sebagai satu panduan untuk kita bersama apa yang saya telah berada dalam keadaan PKP ini untuk kita nak menghadapi, kita nak menyesuaikan diri. Saya percaya dalam PKP ni pun kita ada beberapa fasa. Fasa pertama, fasa yang panik, kita pun tak tahu nak buat apa. Fasa yang kedua, kita cuba nak mencari jalan. Fasa yang ketiga, kita cuba menambah baik dengan aktiviti kita dalam fasa yang kedua tadi. Dalam fasa keempat, kita dah common, kita dah biasa. Secara online, seperti meeting online anytime, apa nama dia, kita buat preview secara online, kita dah biasa. Jadi inilah proses-prosesnya. Jadi antara formula dia, ambil kertas, tulis. Okay, saya tulis dekat sini. RLCA. Okay, saya tulis kat sini. Okay, apa dia RLCA? Yang pertama, untuk kita nak menghadapi new normal, kebiasaan yang baru ni, 4 perkara yang kita kena faham, 4 perkara yang kita kena tahu dan kita kena kata orang apa, menghadapi ni. Yang pertama R. R yang pertama adalah kita kena menerima inilah hakikat realistik dia. Kita dah berada dalam keadaan sekarang ni. Yang pertama, yang hakikat yang kita kena terima bahawa kita berada dalam industri 4.0. Yang kedua, kita kena menerima bahawa sekarang ni secara hakikatnya, realistiknya, kita berada dalam keadaan digitalization. Kita berada dalam keadaan PKP sekarang. Kita berada dalam COVID-19 sekarang. Ini realiti dia. Kita tak boleh nafikan bahawa kita berada dalam keadaan PKP. Kita tak boleh nafikan bahawa tunggulah sebentar untuk kita nak mencari sesuatu. Tak, realiti. Kita kena terima realiti. Ini ada realiti dia. Dan kita kena menerima realiti sekarang bahawa krisis ekonomi telah berlaku. Apabila kita menerima realiti, barulah kita tersedar bahawa suka tak suka, kita kena masuk L yang kedua, kita kena learn, kita kena belajar. Kita kena mencari sesuatu. Sebab apa? Sebab kita berada dalam keadaan kebiasaan yang baru. Kita tak pernah melalui. Kan? Siapa faham? Say hi. Kan? Kita tak pernah melalui. Semua orang tak pernah melalui. Even bukan kita, tetapi satu dunia tak pernah lalui. Kan? Jadi kita kena menerima ini sebagai realiti yang berlaku. Yang kedua, kita kena learn, kita kena belajar. Kan? Kita kena belajar. Inilah kita kena belajar. Kita kena cari sesuatu.
Macam mana kita nak menghadapi keadaan new normal, keadaan baru yang kebiasaan yang baru. Sebab kita nak mencari cara, kita mencari, kita belajar daripada segi kekurangan yang kita ada, kita mencari sesuatu untuk kita nak belajar. Daripada sinilah kita melihat kepada C yang ketiga. Apakah C tersebut? RLCA. C yang ketiga iaitu change, ubah mentality kita, ubah attitude kita, ubah cara percakapan kita, ubah cara pelaksanaan kita. Ubah, change everything. Kalau kita tak berubah, keadaan akan mengubah kita. Kita kena ubah. Kalau kita lihat sejarah-sejarah banyak, contoh-contoh banyak. Kodak sebagai contoh, tak berubah, apa jadi pada Kodak. Nokia tak berubah, apa jadi pada Nokia. Teksi tak berubah, apa jadi pada teksi. Kan? Jadi banyak kita tengok pada sejarah-sejarah syarikat-syarikat yang besar. Jadi hari ini kita cuma lihat pada sudut skop yang kecil pada individu kita sendiri, pada skop diri kita sendiri. Jadi bagaimana untuk kita nak hadapi new normal, kebiasaan biasa yang baru untuk akan datang? Pertama, kita kena terima ini adalah realiti yang kita kena hadapi. Suka tak suka, saya umur 44 tahun, saya memang jarang social media, saya memang jarang online, saya memang jarang sebagainya keseluruhannya. Tetapi suka tak suka, saya kata terima realiti, inilah zaman digitalization. Inilah zaman online. Inilah zaman IR 4.0. Saya kena hadapi. Tapi saya tak tahu nak buat. Saya learn. Saya kena belajar. Sampai tahap saya belajar, saya masuk training 1 hari, 3 training. 3 training 1 hari. Saya masuk. Dan mana training yang ada, saya masuk. Sebab apa? Sebab sekarang dah mudah secara online. Kalau kita tengok secara offline, macam mana nak masuk 3 training dalam 1 hari. Tapi bila online, saya boleh masuk 3 training dalam 1 hari. Inilah sebenarnya bila kita tengok hakikatnya, inilah kelebihannya. Kan? Siapa? Okey, say hi. Kan? Termasuk Malaysia dan Indonesia. Hari ini, kita belajar, kita cari ilmu. Kita banyak kekurangan. Pastinya tidak ada kesempurnaan. Tapi kita kena melihat bahawa hari ini dalam satu-satu perkara, walaupun kalau kita lihat, saya pernah masuk dalam satu perkongsian dengan Datuk Seri Syed Zainal, iaitu VP Petronas. Petronas walaupun besar, tetapi dalam keadaan sekarang, apa yang beliau katakan, hari ini Petronas kena menerima hakikat untuk wujudkan collaboration dan complement. Dia tak boleh lagi dalam pemikiran untuk kompetitor persaingan. Jadi walaupun syarikat Petronas besar, tetap mencari satu kerjasama dan komplement. Jadi hari ini walaupun kita tak pandai, walaupun kita banyak kekurangan, kita cari kepakaran. Saya percaya dalam ni sahabat-sahabat yang ada pada ni semua banyak kepakaran yang ada. Saya pun ingin belajar daripada anda semua. Kita kena belajar. Jadi hari ini kita nak. Termasuk juga dengan Indonesia, saya percaya ramai kepakaran yang ada. Profesor, doktor yang ada dekat luar. Hari ini kita cuba gabungkan, collaborate. Kita complement each other. To be a synergy. Kita punya nama company. Jadi bila kita dah learn, kita dah belajar, kita change. Kita belajar, kita kena cepat berubah. Hari ini kalau kita tak lambat berubah, masa dia akan cepat berjalan. Dalam teknologi sekarang, dalam online sekarang ni sangat cepat. Jadi hari ini kita kena berubah. Kalau kita tak berubah, kita akan ketinggalan. Okey? Kita berubah, kita akan ketinggalan. Dan yang keempat adalah action. Action ni sangat penting. Hari ini kalau kita tak berubah, kita tak ada ambil tindakan kita akan tetap berada dalam keadaan yang sama. Dan kita tetap berada dalam keadaan yang sama. Sangat rugi sebab hari ini kita dah berada dalam platform yang sangat tepat. Hari ini saya pergi di mana-mana, sama ada agensi kerajaan, kita bermesyuarat, kita berbincang atau sebagainya.
Mereka semua mengambil kita punya model, business model, ekosistem yang sangat baik yang tak ada di luar, yang mempunyai ekosistem yang sempurna, yang komplit seperti kita. Jadi hari ini kita melihat kita berada dalam tempat yang sangat tepat, sangat betul. Jadi hari ini kalau kita lambat mengambil tindakan kita akan terus ketinggalan dan kita akan sangat rugi. Sebab apa? Sebab dekat luar sana ramai yang inginkan sesuatu. Tadi Tuan Haji Sarijat berkongsikan dalam keadaan krisis ekonomi, berjuta rakyat Amerika 2 juta telah hilang ke pekerjaan. Di Malaysia juga akan menghadapi, ini kita baru dalam fasa pertama PKP, dalam COVID-19 kita akan melalui fasa yang kedua nanti, akan ada cabaran. Jadi hari ini gunakan platform kita yang sebaik mungkin yang ada pada diri kita, yang ada sekarang ni dalam AJ untuk kita kongsikan. Untuk kita kongsikan. Sebab bila mana kita jelas tentang apa yang kita ada dalam diri kita, kita akan kuat kat sini. Saya percaya hari ini sahabat-sahabat, pandai-pandai yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, saya percaya hari ini dalam diri kita ada ketakutan, ada kelemahan. Tadi Tuan Haji Sarijat ada kongsikan bahawa dalam keadaan krisis ekonomi, masyarakat dekat luar ada beberapa 3 kategori. Ada kategori yang pertama, dia tak buat apa-apa, buat bodoh, tak tahu buat apa, no action. Ada yang kedua, dia menunggu dan melihat saving, simpanan dan sebagainya. Dan ada kategori yang ketiga, ada yang terus mencari. Jadi pastinya dekat luar ada 3 kategori ni. Dan apabila kita mengetahui bahawa dekat luar ada 3 kategori, bagaimana dengan tindakan pada diri kita? Kalau mereka dalam keadaan ketakutan, kalau kita merasai ketakutan yang sama untuk kita kongsikan peluang, jadi bagaimana untuk kita kongsikan manfaat ni kepada yang lain? Di manakah big why kita? Strong why kita tahu, kita untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tapi big why kita mana? Jadi kalau kita jelas big why kita, kita akan kuat untuk kongsikan AJ dan kita nak wawarkan kepada masyarakat yang ada dekat luar. Jadi bagaimana kita nak menguatkan kita punya hati kita? Bagaimana kita nak menguatkan kekuatan hati kita untuk kita teruskan perjuangan ni, untuk kita kongsikan kepada masyarakat dekat luar. Okey? Ada pen boleh tulis. Okey? Ini adalah formula dia. Yang pertama, hati. Hati kita kena kuat. Kalau hati kita tak kuat, bagaimana kita nak menghadapi cabaran? Bagaimana kalau cabaran kita tak boleh hadapi, bagaimana untuk kita kongsikan manfaat kita kepada yang lain? Okey, H yang pertama adalah humanity, kemanusiaan. Apabila hati kita berniat yang baik, apabila hati kita untuk memberi manfaat kepada yang lain. Sebab ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang hidup susah dekat luar, ramai yang mencari peluang dekat luar, ramai yang mencari pendapatan dekat luar. Kalau kita ada hati yang baik, kalau kita buat perniagaan, kita buat AJ dengan hati yang ada kemanusiaan di sana, pastinya kita boleh kongsikan. Pasti kat situ ketakutan, kerisauan untuk kita kongsikan, kita akan dapat hilangkan. Sebab saya percaya hari ini, perkara yang paling menjadi kerisauan kita, ketakutan kita ialah apabila kita kongsikan, orang bijak. Apabila kita kongsikan, orang tak suka. Apabila kongsikan, orang tak boleh menerima. Jadi untuk menghilangkan keadaan tadi, menghilangkan ketakutan tadi, yang pertama, hati kita kena perbetulkan. Hati kita yang pertama, kita kena ada sifat kemanusiaan untuk kita nak membantu memberi manfaat pada yang kat luar. Okay, siapa yang faham, say hi. Okay, yang kedua, yang kedua, kita kena buat excellent, the best, yang terbaik, the best of the best. Kita buat yang terbaik. Hari ini kita ada dalam AJ, platform yang ada, kita buat yang terbaik. Apabila kita buat yang terbaik, kita akan dapat memberi yang terbaik. Pastinya yang akan menerima manfaat tersebut, dia akan nampak atal usaha kita, excellence kita untuk kita nak sampaikan. Ini yang paling penting. Okay? Dan yang ketiga adalah A. A adalah accountability, iaitu kita tanggungjawab. Tanggungjawab kita dalam apa yang kita sampaikan. Okay?
dia berpegang kepada apa yang kita nak tunaikan, apa yang kita perlu sampaikan, apa perlu kita laksanakan, apa yang perlu kita buat kepada dia. Jadi ini. Okay. Dan yang ketiga iaitu responsibility, tanggungjawab. Tanggungjawab atas risiko yang terpaksa kita hadapi. Tanggungjawab untuk kita tetap meneruskan AJ dalam apa cabaran kita akan buat. Yang pasti kat situ, apabila kita mengambil tanggungjawab sepenuhnya, apa risiko yang kita akan hadapi, apa cabaran yang kita hadapi, pasti kat situ kita takkan stop. Unstoppable. Okay. R yang ketiga. Dan yang terakhir adalah T. Tenacity. Tenacity ni bahawa kita ni takkan putus asa. Never give up. Kita akan tetap tenang dalam menghadapi apa cabaran yang kita akan lalui. Okay. Jadi inilah hati kita kena kuatkan untuk kita hilangkan perasaan takut tadi supaya kita dapat menghadapi masyarakat dekat luar, supaya kita dapat memberi manfaat kepada masyarakat dekat luar. Apabila kita jelas tentang hati kita di mana, apabila kita jelas dan kita tahu apa yang betul kita buat, dan inilah yang akan kita teruskan, dan inilah akan menguatkan kita. Dan formula yang lain juga hari ini saya nak berikan bahawa sebelum saya tamat, iaitu duit. Apa itu duit? Ini adalah formula yang saya cuba sampaikan untuk kita nak hadapi new normal, kebiasaan yang biasa yang kita akan lalui selepas daripada ni. Okey, apa itu duit? Money ya. Okey, duit yang pertama adalah doa. Jangan lupa doa. Sebab doa ni adalah pembuka segala-galanya. Doa ni adalah hari ini kita memohon kepada yang pemberi rezeki. Kita minta kepada pemberi rezeki. Dalam kita berdoa, jangan hanya meminta rezeki saja, tetapi doa juga untuk menguatkan diri kita, menguat kita menghadapi cabaran dan iman kita. Yang kedua, kita perlu berusaha. Doa sahaja tak cukup, kita perlu berusaha. Dan yang ketiga, I ni ramai yang kata ikhtiar. Tetapi saya tak gunakan ikhtiar, tapi saya gunakan istiqamah. Okay? Apa bezanya? Istiqamah. Ikhtiar ni kita akan berusaha, kita ikhtiar, tapi mungkin satu masa kita akan berhenti. Kita akan mencari, tetapi istiqamah kita akan terus menerus untuk kita mencari sesuatu, terus menerus dalam usaha kita, istiqamah secara berterusan. Okey, ini yang paling penting. Okey, dan istiqamah saya nak kongsikan sikit tentang istiqamah. Hari ini saya setiap hari saya akan buat satu tazkirah. Tazkirah yang saya postkan dalam grup anda semua, saya dalam Facebook saya, dalam IG saya kongsikan. Walaupun perkara tersebut mungkin nampak simple, hanya satu poster untuk dikongsikan, satu tazkirah, satu peringatan, tapi kadang-kadang terlupa juga, kadang-kadang termiss, kadang-kadang terlewat atau sebagainya. Jadi nak wujudkan istiqamah ini bukan senang, walaupun perkara itu kecil. Tetapi apabila kita dapat teruskan selama 20 hari, selama 40 hari, dia akan jadi tabiat, dia akan jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan inilah kalau kita lihat, itulah yang disebutkan tentang new normal, kebiasaan yang baru. Sebab kita dah melalui lebih daripada 40 hari PKP. Jadi apabila kita melalui lebih daripada 40 hari, apabila satu perkara yang kita buat dalam diri kita, lebih daripada 40 hari, ia akan jadi tabiat. Ia akan jadi kebiasaan. Jadi sebab itulah selepas daripada ini disebut sebagai new normal. Kebiasaan yang baru. Sebab kita dah melalui proses kebiasaan dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah tawakal. Selepas kita berusaha, kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, siapa yang faham say okay, and the last, saya nak kongsikan bahawa last perkara pada hari ini perkongsian saya iaitu 4D. Duduk diam-diam dapat duit. Okey, duduk diam-diam dapat duit. Betul? Okey? Bukan. Iaitu 4D kita amalkan. Amalan 4D. Okey, jangan pergi nombor ekor dalam 4D. Okey, yang pertama amalan 4D. Yang pertama, jangan tinggal solat duha. Okey. Dan niatkan solat duha. Ramai yang hari ini solat duha disebabkan berfikiran untuk permudahkan rezeki. Ya, betul.
membuka pintu rezeki. Tapi alangkah baiknya sekiranya kita solat duha berniat bahawa aku bersyukur pada hari ini aku masih bernafas, masih diberi kesihatan. Dengan kesyukuran tersebut, Allah akan memberikan rezeki. Sebab apa? Dalam Al-Quran disebut bahawa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, Allah akan bagi rezeki. Apa katakan itu? Tapi ramai yang silap apabila solat duha fikir ya Allah tak rezeki. Tapi apabila kita berniat untuk syukur, secara automatik rezeki akan datang. Kedua-duanya kita akan dapat. Pahala syukur dan pahala rezeki. Dan yang kedua iaitu jangan lupa berdoa. Doa jangan lupa, sentiasa berdoa dalam apa perkara pun. Dan yang ketiga, derma. Sentiasa berderma. Derma. Beri tak banyak sikit. Tak banyak sikit. Sebab dalam derma lah Allah akan memberi. The more you give, the more you get. Banyak kita memberi, banyak kita terima. Kita memberi. Sebab dalam hak kita ada hak yang lain. Dalam Quran disebut juga daripada derma tersebut akan dicabang kepada 7 dan setiap cabang ada 10 lagi. Jadi itulah konsep derma yang ada dalam Islam. Dan yang ketiga yang terakhir iaitu dampingi orang yang berilmu. Dampingi ilmu. Disiplin dan dampingi ilmu. Kita kena berada dalam persekitaran mereka yang berilmu. Dan alhamdulillah kita bersyukur dalam AJ ni sangat positif. Sangat memberi impak yang positif, pemikiran yang positif, pemikiran perkongsian yang positif. Dan saya rasa dah 1 jam lebih, 1.5 jam hampir perkongsian pada hari ini. Alhamdulillah saya bersyukur tetap diberi peluang sebab saya risau tadi sahabat-sahabat sekian, saya risau kalau sebab saya dah cuba laptop ni masuk Facebook, masuk YouTube, sebagainya ialah orang tak pandai kan. Tapi hari ni alhamdulillah daripada sini banyak belajar rupanya. Baru saya tahu sini yang ada dalam YouTube, ada dalam Facebook sebagainya. Jadi kalau tak menghadapi proses tersebut, saya yakin mungkin agak sukar. Tapi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada masih lagi berada sekarang. Terima kasih. Saya bersyukur hari ini dapat bertemu dengan anda semua daripada Malaysia dan daripada Indonesia. Siapa daripada Indonesia, say hi. Daripada Indonesia dan juga daripada Malaysia. Terima kasih kepada anda semua kerana dapat berada pada hari ini. Ini adalah permulaan. Sebenarnya tujuan kita adalah untuk memberi kata orang permulaan untuk penggunaan kita punya e-learning management system AJ Academy kita. Jadi ini adalah permulaan. Saya percaya untuk akan datang akan lebih ramai lagi dan akan banyak lagi trainer-trainer yang ada dalam AJ Academy kita. Seperti mana saya beritahu tadi, banyak kerjasama kita yang kita akan lakukan di antara agensi kerajaan, swasta dan dengan perkara yang tertentu yang kita cuba masukkan soft skill, digital marketing, Facebook marketing, IG marketing, Google marketing, everything semua kita akan cuba masukkan supaya semua di antara kita akan dapat mempelajari, mendapat ilmu daripada AJ Academy dan kita akan cuba optimumkan. Kita akan cuba maksimumkan penggunaan AJ Academy. Ini adalah permulaan untuk kita yang sama-sama kita baru belajar, termasuk saya baru belajar. Jadi hari ini adalah permulaan dan selepas daripada ini banyak lagi yang kita akan ada dalam AJ Academy kita. Termasuk juga online training, termasuk juga offline training, termasuk juga akan datang kita dapat meeting dalam AJ Academy. Termasuk juga hari ini akan datang kalau anda ada individu di antara anda untuk nak buat training khas eksklusif untuk anda pun boleh juga menggunakan AJ Academy. Jadi banyak. Jadi banyak dekat sana akan ada dalam wujud AJ Academy. Ini adalah permulaan kita punya soft launch kita dalam e-learning management system yang baru kita. Dan insyaAllah akan datang kita akan bertemu lagi dalam AJ Academy. Dan saya percaya anda yang ada dekat luar, berilah sumbangan anda. Sekiranya anda ada kepakaran yang tertentu, berilah sumbangan anda dalam AJ Academy. Sekiranya anda ada big why yang jelas bahawa setiap ilmu yang anda sampaikan dan anda muat naik turun dalam AJ Academy, boleh berbincang dengan pihak corporate, pihak management, Pak saya, Mr. Lennon, Pak Will, Tuan Haji Syarizat dan sebagainya, pihak corporate sebagainya,
Maklumkan sekiranya anda ada perkara yang tertentu yang anda nak sampaikan, silakan kita alu-alukan. Ya, supaya dengan ilmu yang anda sampaikan nanti, anda muat naik turun dalam AJ Academy yang dapat dimanfaatkan oleh semua partner kita nanti dan dipraktikkan, dan bukan sekadar dipraktikkan tetapi mendapatkan hasil dekat situ, memberi manfaat kepada yang lain juga, dan dapat kejayaan kepada Strong Y, dapat berikan kepada ahli keluarga, dapat memberi kepada masyarakat, dan akhirnya saya pastikan sana anda akan dapat satu apa nama dia, sadaqatun jariyatun, ya, sebab pernah idza mata ibnu adam inqata'at salat, ya, illa salat, kecuali 3 perkara. Apabila meninggalnya seseorang itu akan ada 3 perkara yang akan tinggal. Pertama, apa dia? Sadaqatun jariyatun, ilmun yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang mendoakan dia. Jadi sepatutnya kita dapat satu, iaitu ilmu yang bermanfaat yang akan dapat disampaikan kepada yang lain. Okey, saya rasa cukup sekadar ini pertemuan kita pada hari ini. Saya rasa satu permulaan new normal yang baru, ya, bercakap dengan YouTube dan melihat kepada hanya satu hala. Terima kasih, dan saya rasa sangat menarik. Saya pasti anda boleh cuba, dan pastinya untuk akan datang kita akan sentiasa bertemu di ruang ini, dan untuk kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya. Sebelum saya akhiri, saya memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ya, tersalah silap sepanjang saya berada dalam AJ, dalam family AJ, sehinggalah saya berada sebagai CEO sekarang. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Saya terbuka apa nama dia, bila-bila masa sekiranya ada komen, ada tambah baik atau sebagainya, untuk kita niatkan bahawa kita nak memberi yang terbaik kepada semua. Ya, dan insya-Allah saya akan berkhidmat kepada anda semua untuk teruskan perjuangan itu semua bersama. Ya, bersama insya-Allah, yang berbetulkan niat. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan meneruskan perjuangan ini. Salam Ramadan, Ramadan yang ke-25, Ramadan yang terakhir, yang mana yang Allah sebutkan dijanjikan dengan malam Lailatul Qadr. Ya, terlebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni maksudnya 83 tahun umur kita. Ya, kalau kita nak buat ibadat 83 tahun, wallahu alam, kita tak tahu. Jadi kita cuba rebutkan dalam masa 10 bulan yang terakhir. Bukan hanya ibadat sebenarnya. Kalau kita lihat hari ini dalam apa yang kita buat adalah semuanya ibadat sekiranya kita berniatkan sebagai satu ibadat. Kalau hari ini, kalau kita malam-malam kita kongsikan, kita buat sesuatu, kongsikan kepada sahabat-sahabat kita buat training atau sebagainya, itu juga sebagai satu ibadat. Bukan hanya ibadat ni solat sahaja, puasa sahaja, tak. Segala-galanya sekiranya kita berniat kerana Allah SWT, kerana untuk memberi manfaat kepada yang lain, itu juga ibadat. Jadi sekiranya kita terpaksa sampai malam menyediakan slide, menyediakan training untuk esok atau sebagainya, tengah malam 2-3 pagi sampai 4 pagi, itu juga dikirakan ibadat sekiranya kita niat adalah untuk memberi manfaat kepada diri. Mudah-mudahan dengan kita membuat slide tersebut 3-4 pagi, dan mana tahu malam tu adalah malam Lailatul Qadr, mudah-mudahan dengan doa yang kita nak sampaikan pada malam ketika kita buat slide tu akan diterima sebagai satu ibadat sepanjang 1000 bulan. Okey, dan kita dah 25 Ramadan, kita tinggal beberapa hari lagi untuk kita berhari raya. Jadi sempena hari raya untuk yang akan datang, saya mohon maaf zahir dan batin. Saya dan keluarga saya, Datin Mona Jasman, anak-anak saya, maaf zahir dan batin. Ya, mudah-mudahan kita mendapat satu kebaikan, satu kebahagiaan dalam hari raya akan datang. Ya, dan bagaimana kita nak menghadapi hari raya akan datang dalam satu kebahagiaan, ini datang dia. Ya, jika kita meletakkan diri kita dalam minda yang gembira, minda yang bahagia, hati yang bahagia, insya-Allah ya, kita akan sentiasa bahagia walaupun kita berhari raya hari yang pertama sahaja. Ya, dan kita boleh berhari raya terus 30 hari dalam minda yang bahagia sekiranya kita letakkan diri kita dalam kebahagiaan. Kita yang memilihnya. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya yang komen. Terima kasih semua yang Muslim, yang non-Muslim. Terima kasih bersama. Kita adalah satu keluarga.
Tak kira agama adalah perbezaan sahaja, tetapi kita punya fitrah kebaikan kita tetap sama. Tidak ada hari ini agama mana-mana yang mengajar untuk kita tidak baik. Saya percaya. Terima kasih pada semua, terima kasih pada Malaysia dan Indonesia, terima kasih pada pihak korporat. Saya rasa itu sahaja daripada saya yang serba kekurangan. Yang baiknya datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang segala kekurangan adalah daripada saya sendiri. Mudah-mudahan pertemuan ini bukanlah pertemuan kali terakhir, tetapi untuk akan datang untuk kita nak menggiatkan lagi AJ Academy. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi.